hiburan mendidik jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh berasal dari Bangkinang, Kampar, Sumatera. Beliau merupakan salah seorang pejuang terkemuka yang menentang penjajah British di Semantan Pahang. Datuk Bahaman dilantik sebagai salah seorang orang besar berlapan dan dianugerahi gelaran Datuk Setia Perkasa, Pahlawan Semantan. Selepas kematian orang kaya Indra Segara, Datuk Bahaman telah dilantik oleh Sultan Ahmad sebagai orang kaya Temerloh dan seringkali diajak berunding oleh Sultan. Kewibawaan Datuk Bahaman ketara dalam beberapa peristiwa penting, seperti Perang Semantan yang tercetus akibat ketidakpuasan hati orang-orang besar Pahang terhadap campur tangan British. Serangan yang dilakukan Datuk Bahaman dan pengikut-pengikutnya telah menewaskan pihak Inggeris. Demikian juga dalam serangan balas yang dilakukan pihak Inggeris yang menyaksikan keutuhan pasukan Datuk Bahaman tanpa dapat digugat oleh mereka. Penentangan Datuk Bahaman dan pengikut-pengikutnya terhadap Inggeris menyebabkan mereka sentiasa menjadi buruan. Beberapa gerakan dilancarkan untuk memburu Datuk Bahaman namun menemui kegagalan. Perjuangan Datuk Bahaman diteguhkan lagi oleh bantuan Tok Gajah dan dorongan kuat ulama Terengganu seperti Tok Kupalu yang menyemarakkan semangat pejuang Pahang untuk menentang Inggeris. Datuk Bahaman tidak pernah menyerah kalah dalam perjuangannya menentang Inggeris sehingga akhir hayatnya. Beliau dikatakan meninggal dunia sekitar tahun 1930-an. Semoga Allah mencucuri rahmat atas roh pejuang kemerdekaan ini. Selamat menyambut kemerdekaan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi.
Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawangikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman Sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Infuriah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di petang yang baik-baik di hari ini. Okey, dan semoga petang ini anda juga adanya senyuman, adanya juga satu kebaikan yang boleh kita buat walaupun kecil usaha kita, tapi insyaAllah kita sama-sama juga wujudkanlah kebaikan apapun. Kita boleh berhubung antara satu sama lain. Sebab apa sekarang kan Mona, kita kan berjauhan antara keluarga kan. Tapi bila dapat tanya khabar sahabat, keluarga, itu pun saya kira satu perkara yang sangat indah dah. Walaupun satu hari sekali kita buat kan. Masya Allah, cuba berhubung antara keluarga kita kan. Boleh video call, kita boleh message tanya khabar mereka, insyaAllah. Moga baik-baik kan. Semangat untuk kita. Ya, betul. Sepatutnya bukan sekarang sahaja, bila-bila masa insya-Allah itu sebagai mungkin trial atau training untuk kita sentiasa berhubung dan rapat dengan keluarga kita insya-Allah. Dan untuk para pendengar, ada kata-kata daripada Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri berkata, ketika kamu mampu menyayangi seseorang tanpa syarat, tanpa sebab, kamu akan mula memahami kasih sayang Allah kepadamu tanpa syarat. Masya Allah, kan Allah nak sayang kita ni memang tiada syaratnya. Tapi kita dulu kena sayangkan orang sekeliling, keluarga kita, dalam sahabat kita. Semua itu kita kena wujudkan. Allah akan beri tanpa had. Itu katanya kan, insyaAllah. Sama-sama kita buat kan, iaitu mahabbah, sifat kasih sayang. Ya, insya-Allah. Dan itu juga yang kita ingin juga belajar, menguasai insya-Allah sebentar sahaja lagi bersama kaunselor berdaftar kita dan pengasas bijak emosi, iaitu yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz, insya-Allah sebentar sahaja lagi di rancangan Vaksin Hati. Betul. Petang ni kita nak cerita tentang tajuk 12 kesilapan komunikasi keakuan. Macam mana tu? Kan salah kita atau engkau, kamu, kita, kami kan, macam mana istilah keakuan tu kita akan bincang nanti bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Ya, insya-Allah. Kalau keakuan tu dengar macam kita mengaku je. Tapi kita nak tahu istilah tu betul ke tak? InsyaAllah sebentar saja lagi. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan juga boleh tag kawan-kawan di situ, insyaAllah. Ya, betul. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama Radio IKIM. Menara Berkembar Petronas siap dibina pada tahun 1996 dan dibuka secara rasmi oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu pada 31 Ogos 1999. Dengan ketinggian 452 meter, Menara Berkembar Petronas telah mencatat sejarah sebagai bangunan berkembar tertinggi di Malaysia, malah di dunia. Mempunyai 88 tingkat, Menara Berkembar ini telah dibina atas tapak lumba kuda jalan ampang dan dibina menggunakan keluli dan kaca yang direka menyerupai motif kesenian Islam.
Ada orang kata susah nak buat benda baik. Nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Situ Kepahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur, Alhamdulillah Mona, kita kembali bersama dalam pertemuan yang baik-baik lagi di petang ini untuk nak teruskan perbincangan kita, bicara kita bersama dalam rancangan Vaksin Hati. Bagaimana untuk kita nak uruskan perasaan kita, emosi kita kan dalam kita menghadapi saat liku-liku kehidupan kita seharian. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Dan untuk waktu ini kita akan bersama kaunselor berdaftar dan pengasas bijak emosi, iaitu tetamu untuk rancangan Vaksin Hati bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar DJ Mona, DJ Syafiq? Baik seadanya Tuan. Alhamdulillah. Minggu kan Mona, kita bersama bersiaran dengan Tuan Fazli Aziz. Alhamdulillah perubahannya masih tak ada ketara sangat. Walaupun pipi tu senyuman maintain. Alhamdulillah. Tapi satu yang DJ Syafiq terlepas pandang. Alamak. Dia bukan saja pipi yang kembang ni, rambut ni dah kembang lagi. Alah, nanti nak kena pergi tengok salon ke macam mana tu kan? InsyaAllah. Allah. Orang kata waktu sekarang ni serba apa yang boleh kita cuba limitkan untuk terus nak memberikan lagi keselamatan kesihatan kita, insyaAllah. Tuan, terima kasih Tuan masih setia bersama kita untuk minggu ini dalam rancangan Vaksin Hati kan Mona? Ya, Alhamdulillah. Untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama 12 kesilapan komunikasi dalam rumah tajuknya keakuan. Keakuan tu apa? Kita mengaku ke atau apa sebenarnya? Itulah kan, salah dekat kita ke, salah dekat diri orang lain ke, keakuan tu nak dirujuk macam mana kan? Jadi jom kita nak bersama dengan Tuan Fazli Aziz untuk kita nak memulakan perbincangan kita pada petang ni. Seperti itu juga anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom Tuan, di awal ni silakan mukadimahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahim. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Syafiq, DJ Mona dan juga para pendengar Vaksin Hati yang menonton di Facebook semua. Saya doakan semoga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keselamatan, dicukupkan segala keperluan. Yang paling penting diberikan ketenangan hati dalam apa juga keadaan, insya-Allah. Okey. Kita nak sambung kembali mengenai dengan 12 kesilapan komunikasi dan berumah tangga, yang mana seperti mana biasa anda, kalau siapa yang nak tengok, nak dapatkan e-booknya, boleh dapatkan e-book ni secara percuma dekat Facebook saya lah. Just download ke situ. Sebenarnya ada kontennya dalam tu, cuma dalam sesi Vaksin Hati saya perjelaskan lagi, saya detailkan lagi mengenai isu-isu komunikasi dalam rumah tangga. Sebab komunikasi ni penting sebenarnya kan, DJ Syafiq, DJ Mona kan. Betul. Maknanya dia sebagai kunci perhubungan. Nak menghubungkan ni ada komunikasi. Tanpa komunikasi apa makna perhubungan? Kan? Dan bila kita cakap tentang sifat keakuan, betul juga dia pun tanya, aku ni apa? Mengaku ke? Kan bestnya kan kalau contoh ada silat terus mengaku, seronok kan dalam rumah tangga ni kan. Selesai masalah Allah. Selesai masalah. Siapa tak buang sampah lagi tu? Mengaku cepat. Saya. Husband mengaku saya. Kan senang tu kan. Selesai masalah kan. Siapa tak kemas ni kan? Semua kena buat spot check ni. Allah.
Duk cari siapa yang sepahkan, siapa yang tak tutup lampu tengah malam, aircon sampai bil naik melambung, contoh. Kan? Dan bila mengaku memudahkan keadaan. Okey. Tapi sebenarnya kita nak fokuskan keakuan ni adalah dalam bahasa Arab disebut sebagai ananiyah. Betul ya DJ Muna? Ananiyah kan, maknanya sifat keakuan. Kan, sifat keakuan. Sebab dalam rumah tangga ni kita nak tahu antara perangai dan sifat contoh keakuan ni, kita boleh tengok dari segi komunikasi. Dari segi komunikasi kita boleh nampak sifat-sifat keakuan yang timbul pada seseorang. Jadi sebab itu saya kata bila kita tengok sifat komunikasi itu ada bersifat keakuan, maka sebenarnya dalam kepala kemungkinan juga ada sifat keakuan. Tapi sifat keakuan ni apa? Dia sebenarnya bahasa yang mudahnya selfish lah. Kan? Penting selfish diri. lah. Penting diri lah sebenarnya. Penting diri kerana apa? Sebab semua hal dan isu berpusat pada diri sendiri. Kenapa dia memberi kesan pada rumah tangga? Sebab dia macam ni. Selfish ni ataupun sifat keakuan dia memberi kesan pada rumah tangga. Kenapa? Sebab rumah tangga dia memerlukan dua insan untuk saling tarik-menarik antara satu sama lain. Bukan tolak-menolak, tarik-menarik kan. Maknanya kita tertarik pada seseorang, kita suka dekat dia, maka kita tertarik pada dia. Betul tak? Kan? Jadi bila tertarik bila bersama-sama tertarik, maka diambil keputusan untuk berkahwin. Okey. Tetapi bila dah berkahwin, contoh, bila dah berkahwin, kalau ada sifat keakuan, apa akan berlaku? Sifat keakuan ni, dia sudah tidak lagi memikirkan tentang apa yang difikirkan oleh pasangan, apa yang dirasai oleh pasangan, apa yang diperlukan oleh pasangan. Fokusnya hanya pada dia. So, apa akan berlaku? Dia akan bersifat menolak. Jadi sebab itu, bila tidak diselesaikan, dibantu peringkat awal ni, apa akan berlaku? Maka masing-masing akan saling menolak lah. Sebab apa? Dia fokus pada diri dia sendiri. Dia tidak melihat lagi kepentingan pasangan, tidak melihat lagi keperluan yang diperlukan oleh pasangan. Jadi sebab itu benda ni nampak simple tapi sebenarnya besar. So macam mana kita nak tengok antara pattern adalah pattern penggunaan perkataan. Kan? Bila baik je saya ni saya buat ni, saya punya, saya semua saya lah. Claim habis. Kan? Habis dia claim, overclaim habis semua kan. Awak tahu sebab saya lah sebenarnya kita dapat beli rumah ni. Kita tu okey lagi sebab saya lah awak semua dapat duduk dalam rumah ni. Kan? Dia boleh bawa pada saya kataan saya tadi kan. Ini semua salah awak. Yang baik kat kita, yang salah kat pasangan lah. Yang buruk kan. Ini awak punya pasal lah ni. Kan? Ini semua awak punya pasal lah ni. Kan? Ini masalah awak. Kan? Ini masalah awak. Sedangkan dalam rumah tangga dia ada masalah satu peribadi. Yang kedua dia ada masalah bersama. Kan? Masalah bersama, dia ada tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab seorang saja, tidak. Kan? Tapi bila perkataan yang digunakan itu, ini awak punya pasal, ini masalah awak, ini semua awak punya pasal. Kan? Kita sebenarnya bila menggunakan perkataan tersebut, kita tidak lagi berminat untuk mengambil tanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Kan? Terus letak pada awak, ambil tanggung semua, saya buat benda lain lah. Kan? So itu sebenarnya antara kerisauan saya bila kita bercakap tentang tentang bersifat keakuan. Sedangkan ini adalah masalah kita. Rumah tangga dia bukan siapa yang salah, siapa yang betul. Betul kita nak cari punca siapa yang salah, siapa betul. Tetapi bila kita fokus selalu kepada siapa salah, siapa betul, kita lupa yang sebenarnya walaupun kita betul, dia salah. Kesalahan dia juga menyebabkan kita juga bermasalah. Sebenarnya sama-sama seiring kan? Kan? Seiring. Kita ada satu kapal. Kalau bocor kat mana-mana pun, contoh kita pecah dua satu bahagian suami, bahagian isteri. Bocor satu pun bahagian suami, kapal tu tenggelam dua. Dia bukan tenggelam sebelah, dia naik atas dia terselamat kan. Dia ada kait walaupun atas tu selamat. Kan kapal tu macam ni kan, dia selamat bawah, yang atas selamat yang bawah. Tapi selamat di atas pun tetap tak selesa. Tetap juga tidak boleh hidup seperti sedia kala. Sebab itu masalah bila bersifat keakuan. Keakuan ni bukan sahaja dalam rumah tangga, bila bersifat dalam organisasi akan jadi sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Jadi saya rasa itulah insya-Allah selepas ini kita nak tengok juga sebenarnya apa tanda-tanda sebenarnya yang ada pada orang-orang yang bersifat keakuan ni kan. Aku dah cakap, kenapa kau tak dengan cakap aku? Abang dah cakap sebelum ni jangan buat benda ni, kenapa tak dengan cakap abang? Kan?
Contoh. Allah. Hashtag tu tak Ya. Hashtag tu penting tuan, kan? Sebab kadang-kadang bila kita bercakap, ini adalah juga satu peringatan juga untuk kita ni, kan, supaya asyik keakuan semua kita nak claim, semua kita buat yang baik-baik, habis tu orang lain semua salah, kan? Itu semua yang kita perlu lihat juga bagaimana hari ini kalau rumah tangga sendiri bukan kita seorang, tapi ianya melibatkan pasangan dan semuanya itu akan berkait rapat, kan? Dia seperti macam dia akan terkena kesan lah kalau pasangan kita tak kena, kita yang kena seimbangkan. Memang tak akan lengkap, kan? Kata Ustaz Fahrul, saya teringat, kan, kata beliau, memang tak akan lengkap manusia ni. Kita saling melengkapi, insyaAllah. Nanti tuan akan terangkan kepada kita bagaimana nak mencantikkan lagi komunikasi, kan, Mona? Ya, insya-Allah. Terima kasih tuan, dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni, ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali, itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di dalam talian maya kita ni. Alhamdulillah, bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita cerita tentang tajuk kita hari ini, memang kita kena betulkan juga kan kesilapan kita ni, 12 kesilapan komunikasi keakuan. Semua kalau kita dengar tadi dengan Tuan maklumkan di awal tadi kepada kita, semuanya kita nak berpaling pada kita yang tak salah, kita yang betul, kita yang buat tu, kita yang buat ni. Dan kadang-kadang itu juga yang perlu kita lihat, merimaskan pasangan kita, Tuan. Macam mana ni, Tuan, kan? Sampai tiba waktunya dia rasa macam tak selesa dah pula. Asyik-asyik abang, asyik-asyik you, asyik-asyik I. Macam mana ni, Tuan? Silakan, Tuan. Yalah, terima kasih Syafiq. Ni, yalah, kalau kita ada kawan-kawan pun kan, kalau duduk bersama dengan kawan-kawan, kita duduk bersama dengan kawan, tiba-tiba kawan tu datang nak cerita pasal dia je. Okay. Kan? Allah. Cakap pasal dia je. Kita pun rasa macam mula sekali dua tak apalah. Kita mungkin nak berkongsi, sharing kan, sharing perasaan, sharing keseronokan, sharing pengalaman. Tapi kalau hari-hari cakap pasal diri dia semata-mata fokus pada dia, kita pun rasa menyampah kan. Dia datang je tu lagi. Dia datang je, okey, layan sekejap-sekejap, tak bagi respon pun. Kan kadang-kadang ada orang ni bila kita bercakap, kita bagi respon tu seronoklah sembang kan. Tapi ada orang bila kita bercakap, dia tak bagi respon, kita dah tahu, kita sedarkan bahawa benda tu macam mungkin dia orang tak selesa aku cakap benda ni kan. Jadi kita berhenti. Tapi ada orang tak sedar-sedar, orang tak respon, buat tak layan pun, pandang tempat lain sambil main telefon bercakap pun, dia tetap sama, tetap macam tu juga. Kan? Jadi itu pun ada isu juga. Okay. So berbalik kepada cerita kita tadi, bila kita cerita pasal, walaupun ini adalah kesilapan komunikasi, tapi sebenarnya saya tidak terhad pergi kepada berbincang pada teknik-teknik komunikasi saja. Tapi sebab apa? Bila kita bercerita tentang keakuan, kita berbalik kepada perasaan sebenar tu, perangai sebenar tu. Maknanya terbit melalui komunikasi adalah perangai sebenar tadi, keakuan tadi. Kalau orang tu penting diri, jadi cara berkomunikasi pun penting diri. Okay. So dalam rumah tangga ada beberapa ciri lah nak tengok suami ni penting diri ke tidak, suami isteri ni penting diri ke tidak. Okay, yang pertama, tanda-tanda dia lah kan. Sepah dia kita kena bersihkan, itu pertama. Kan, sepah dia kita kena bersihkan. So dan dia expect kita ni bersihkan sepah dia. Contoh kan, dia makan dia tinggal, dia tak bersih, pinggan tak masuk. Dia ingat benda tu akan berlaku dengan sendirilah, datang makhluk yang tolong basuhkan sendiri. Allah. Kan. So itu pun sebenarnya menandakan bahawa ini ada ciri-ciri ni. Ini saya cerita dalam konteks rumah tangga kan. Kan. Maknanya dia buat, dia tinggal, lepas tu dia tahu ada orang akan bersihkan, dia harapkan orang bersihkan. Itu satu. Yang kedua adalah tugas pasangan bila tak jalan dia lecture. Dia bebel. Dia punya juga. Kan? Satu kerja dia, orang lain tolong kena bersihkan. Ini dalam rumah tangga ni, bila kerja pasangan dia tak buat, dia yang lebih-lebih. Dia yang start bising dulu, nak membebel dulu dia. Ini banyak berlaku ni kan. Kan. Awak kenapa tak basuh pinggan tu kat dapur? Kan. Ini kan hari awak. Walaupun hari dia diam kan. Hari dia buat tak tahu je kan. Kalau ada jadual lah, kalau tak ada jadual lagi haru. Kan. Baik. So ini antara tanda-tanda sebenarnya, sebab bila kita tengok tentang act of service dalam rumah tangga kan. Kemudian yang ketiga, antara tanda-tanda lah, tanda-tanda yang seseorang ni agak bersifat keakuan, apabila yang penting adalah keselesaan dia. Yang penting adalah keselesaan dia. Jadi apa-apa saja dalam isu dalam rumah tangga, yang penting yang part dia, selesa dia cukup, ada cukup dah. Mungkin dia buat sesuatu, contohlah kan, contoh kita kata katil lah, dengan katil. Yang penting bantal dia ada, bantal peluk dia ada, cukup. Orang lain tak cukup bantal ke, tak ada selimut ke, lantak dia. Kan. Ini sikap-sikap yang kita boleh tengok dalam rumah tangga sebenarnya, yang nampak ini bersifat keakuan kan. Sebab apa? Sebab dia dah menunjukkan dalam apa-apa saja perbincangan, apa-apa saja sudut apa saja yang berlaku, yang penting keselesaan dia ada, yang lain lantak. Pasangan dia ke lantak, tak kisah. Ada orang macam tu kan. Kadang-kadang saya tengok, bukan apa, kadang-kadang dari contoh dari segi makan pun kan. Yang penting dia cukup, orang lain tak cukup tu, lantak dia, ini aku punya dah, that's enough. Kan. Jadi itu pun antara tanda-tanda. Okey, yang keempat adalah dia ni mesti
utamakan. Apa-apa mesti dia dulu. Apa-apa mesti dia dulu. Jadi maknanya contoh kalau apa-apa berlaku, isu dalam rumah tangga ataupun ada tidak kesefahaman, kan? Apa dia ayat yang akan keluarnya, awak kena faham saya. Kan? Itu ayat biasa kan. Awak tak pernah nak faham saya. Sebab apa? Dia rasa dia mesti diutamakan pada pasangan dia. Tapi kalau kita tanya balik soalan, awak faham tak isteri awak? Awak faham tak suami awak? Kan? Dia ialah saya tak adalah faham, tapi sepatutnya dia yang kena faham saya, sebab dia dulu yang pinang saya. Memanglah sebab lelaki yang kena pinang perempuan. Kan? Boleh juga perempuan pinang lelaki, tapi jarang berlaku. Allah. Kan? Jadi dia punya, nampak tak dia punya self-centered dia tu, maksudnya berfokus pada dia. Benda ni banyak berlaku. Macam contohlah, maaf saya sebut baru ni pun heboh juga di media sosial kan. Suami ni nak isteri baik. Kan, ayat biasa dengar kan. Suami ni kalau nak isteri baik kena layan suami kalau nak isteri dia baik kan, dia kena layan isteri dia baik dulu. Kan? Ayat klise kan, biasa dengar kan. Isteri kalau nak suami baik kena penuhi keperluan suami dulu, barulah jadi baik. Kan? Maksud saya kata, itu sebenarnya salah satu tanda-tanda ayat-ayat yang bersifat apa tau? Bersifat penting diri. Betul. Kenapa saya kata penting diri? Sebab dia nak tunggu keperluan you dipenuhi dulu, baru nak memenuhi keperluan orang lain. Kan? Itu sebenarnya tanda tu. Kan? Ataupun kita kata dia tanda apa tahu? Kenapa kita nak jadi baik ni dengan tunggu pasangan kita baik baru kita nak jadi baik? Sedangkan kita ada pilihan untuk buat baik. Kan? Kenapa tak mulakan dengan diri kita dulu? Kan? Tapi bila kita menunggu hanya untuk dipenuhkan dulu, baru kita nak jadi baik, maknanya kita ni hanya bersifat reaktif. Bila tunggu orang baik, baru kita nak buat baik ke orang. Tapi kalau buat jahat, balas jahat. Itu soalannya kan. So itu antara isu-isu yang timbul lah dalam sejak akhir-akhir dekat media sosial untuk berdebat kan. So saya kata kalau contoh bila kita sebut tentang begitu, kita menunggu orang lain untuk buat baik pada kita, baru kita nak bertindak sebagai nak menjadi orang yang baik. Maknanya kemungkinan kita juga ada bersifat ananiyah. Bersifat keakuan dulu. Kan? Yang penting aku dapat manfaat dulu, baru aku nak bagi manfaat pada orang lain. Okey. So yang kelima, perasan tak? Ini kena check balik pasangan kita kan. Kita dan pasangan. Hidup kita ni banyak benda pilihan yang kita buat ni adalah pilihan kita ke pilihan pasangan kita? Kan? Kadang-kadang benda yang kita pilih ni sebabkan pilihan pasangan kita. So kemungkinan kalau tengok hidup kita ni banyak penuh dengan pilihan pasangan kita, mungkinlah orang kata tak apa, saya nak raikan pasangan saya hormat pasangan, jadi saya ikut pilihan dia, tak ada masalah. Tetapi kalau kita selalu dipaksa mengikut pilihan dia, bermakna itu orang tu adalah orang yang agak self-centered. Okay. Agak self-centered. Tapi ini kalau macam benda ni berlaku, biasa contoh, awak nak makan apa? Suami tanya pada isteri, saya nak makan apa? Ikut abang lah. Kan? Kalau macam tu tak apalah kan. Kan? Ini abang nak makan ni okey tak? Tak lah, ni nak tak best lah, nak makan benda lain lah. Contoh kan? Ataupun selalu hanya kita ikut pilihan dia semata-mata kan. Mungkin dia tak pernah fikir tentang pilihan kita. So itu ada kemungkinan juga. Maknanya dia adalah kecil besar tu, perasaan tersebut terpulang lah. Tapi nak cerita ni ada ciri-cirinya. Okey. Okey, DJ Syafiq, DJ Moya, nampak teman-teman? Adakah terlalu sentak? Boleh. Tengah hadam ni, tengah fokus ni. Cewa. Okey. Sikit lagi. Okey, kita sambung lagi boleh ke? Silakan sikit. Okay. So, yang seterusnya adalah banyak lagi lah. Cuma saya nak ambil sebagai kesimpulannya adalah orang yang self-centered ni kadang-kadang dia kurang untuk appreciate apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh pasangan. Ataupun kurang berterima kasih lah. Ataupun kurang support. So sebab apa? Sebab dia tidak nampak kebaikan orang lain dia sebagai satu kebaikan. Dia tak nampak kebaikan pasangan itu sebagai satu kebaikan, tapi dia nampak apa? Itu adalah hak dan tanggungjawab. Itu memang tanggungjawab dia. Kan? Itu memang tanggungjawab dia. Jadi memang sepatutnya dia buat macam tu. Kan? Tapi walaupun begitu sebenarnya tak bolehlah kita puji kan. Sebab itu walaupun tanggungjawab ditunaikan, tapi adalah sesuatu yang sangat bagus bila seseorang tu cuba menunaikan tanggungjawab dalam rumah tangga. Kan? Tapi bila dia yang buat, kan, kalau boleh nak buat press conference lah, nak cerita pada semua ini untuk pengetahuan semua dalam rumah tangga ini yang saya buat. Klaim habis. Ini yang saya buat. Allah.
Kan? Sebab kadang-kadang saya tahu ada di kalangan pasangan yang luahkan kekecewaan dalam sesi kaunseling. Dia kata, asyik saya je yang berusaha, asyik saya je yang ni. Saya kata betul, memang bukan apa, kita tidak ada salah untuk kita rasa kita nak buat usaha banyak. Tapi pasangan kita tidak menghargai. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan menjadikan itu sebagai satu sebab untuk kita terus, orang kata apa, merasakan diri kita lebih baik daripada pasangan. Tak. Sebab kalau kita rasa diri kita lebih baik daripada pasangan, maknanya apa yang kita usahakan sebelum ni, kita mengharap dia buat sesuatu, mengharap dia balas. So bila dia tak balas, kecewa tak? Itu yang kecewa tu. Kan? So pada saya tak salah kita yang paling banyak berusaha, tak salah kita yang paling concern tentang rumah tangga kita, paling berusaha dalam rumah tangga, tak salah. Kenapa? Mungkin pasangan kita tak pandang. Tapi yang lebih penting apa? Allah pandang. InsyaAllah. Syarat buatkan Allah lah. Kita lihat dululah kot. InsyaAllah kita kembali InsyaAllah itu niat dan juga nawaitu kita tu kan, seperti apa yang tuan sebutkan, kena betul, kena bawakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Okey. Dan bila kita bercakap tentang komunikasi ni kan Mona, ada juga yang bertanya bagaimana sifat keakuan ni boleh merendah-rendahkan ataupun juga meninggi-ninggikan mana-mana antara pasangan kita lah kan, sama ada suami ataupun isteri. Kan kalau banyak bercakap, banyak berkata-kata, nanti overclaim, tercakap orang tu punya awak lah, semua awak. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan? Ambil lah. Jadi tuan, ada juga yang bertanya tuan, macam mana saya nak seimbangkan? Sekejap lagi tuan akan berikan pandangan. Boleh? InsyaAllah. Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Bermendengar terus setia bersama kami Hania di Radio IKIM. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya Dia akan murka terhadapnya. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur kita bersama lagi dalam rancangan Vaksin Hati, bertemankan kita di talian dalam saat ini, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan Mona, hari ini kita cerita dengan tajuk yang begitu memang rapat dengan kita kan, 12 kesilapan komunikasi keakuan. Ini memang kita kena, kalau boleh kita kena mengakulah, memang ni salah kita. Itu kan bagus macam tu kan tuan? Ya, salah abang. Ya, I tahu salah saya. Tapi salah tetap kena perbetulkan juga. Tapi tuan, sebelum kita berehat tadi, ada yang bertanya tuan, macam mana kita nak seimbangkan tuan kan? Asyik salah kita, asyik salah dia, asyik dia je betul, asyik dia je semua kan. Jadi tuan, macam mana kita nak seimbangkan? Sebab sifat lelaki, wanita ada berbeza kan, emosinya, perasaannya. Macam mana kita nak selaraskan, seimbangkan dengan cara yang terbaik tuan? Mungkin ada solusinya di situ. Silakan. Okey, saya tertarik bila Syafiq sebutkan tadi kan, tak apalah, memang salah saya, semua ni salah saya. Kadang-kadang jadi macam ayat merajuk pun ada juga kan. Tak apa, memang salah saya, memang saya punya salah. Ambil dah yang betul semua awak punya. Kalau disambungkan jadi macam tu lah kan. Tapi
Yalah, sebenarnya itulah yang sebenarnya kita nak bincang hari ni adalah kita nak mencari keseimbangan kan. Cuma kalau kita tengok banyak punca kenapa seseorang tu dia bersifat keakuan. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh kurangnya empati. Betul. Kan? Mungkin sejak kecil dia kurang empati, kurang untuk melihat cuba untuk memahami keadaan orang lain. Kan? Jadi bila dia dibesarkan pengalaman daripada kecil macam tu, jadi dah terjadi kebiasaannya begitu. Kan, tambah-tambah pula mungkin dimanjakan sejak kecil kan, semua diberi, semua dia nak kan. Bila kahwin pun mengharapkan benda yang sama kan, mengharapkan pasangan memenuhi segala keperluan dia, segala keinginan dia, segala keperluan tu satu hal, kehendak tu, kehendak dia kan. Jadi itu yang akan jadi puncanya. Yang kedua kemungkinan juga adalah bila kita merasakan, jadi macam ni, bila kita bersifat keakuan, sebab kadang-kadang kita akan merasakan kita lebih baik. Kita lebih baik daripada pasangan, kita lebih bagus daripada pasangan kan. Jadi pasangan sebenarnya kena ikut apa yang kita nak. Kenapa? Sebab kita lebih baik. Jadi dan ada juga yang merasakan bahawa dirinya lebih penting daripada pasangan. Kan? Sebab kalau tak ada, awak tak bahagia kalau tak kahwin dengan saya. Ini ayat-ayat tu. Kan? Sebab awak kahwin dengan saya lah awak bahagia. Kan? Kita tak tengok drama Korea lagi kan, drama Melayu lagi kan. Harta yang ni awak ada dialog tu kan. Harta ni kan awak dah dapat sebab awak kahwin dengan saya lah. Aduh. Kan? Contohlah cerita dia. Bersifat keakuan. Jadi sebenarnya pertama adalah macam mana untuk kita nak ubah benda ni supaya seimbang, supaya selaras balik, supaya kita sebenarnya sama-sama mengambil tanggungjawab. Yang pertama adalah kita ubah perkataan lah. Walaupun ada dapatan yang kata ubah perkataan ni besar impact dia, ada yang kata tidak sebesar mana. Tapi pada saya wajar juga kita ubah supaya apa, kita sentiasa sedar. Pertama kan kita biasa gunakan perkataan aku, saya, tukar. Kan? Tukar kepada apa? Kepada kita. Perkataan kita. Ini adalah masalah kita. Supaya apa, kita tahu yang ini adalah masalah kita secara bersama. Masalah rumah tangga ni bukan masalah sebelah pihak, dia adalah masalah kedua-dua pihak. Seorang pihak satu pihak bermasalah, satu lagi tak bermasalah, tetap mengganggu rumah tangga. Betul. Kan? Jadi sebab itu kalau contoh seorang katakan seorang bermasalah, seorang tidak bermasalah, tapi yang tidak bermasalah membiarkan keadaan tersebut, kadang akan jadi tambah teruk. Kan? Tambah teruk, tambah buruk. Kan? Sebab apa, tidak ada yang nak membaiki. Macam saya cerita macam kapal tadilah. Okey. Dia tukar perkataan kepada kita. Ini masalah kita. Apa kita nak buat? Kan? You rasa benda ni okey tak? Jadi apa kita nak buat? Kan? Ini bukan salah you, ini salah kita. Saya pun ada salah. Kan lain tu kan. Ini dah asyik pada ini you punya salah ya. Ni tengoklah muka you pun I tahu muka you banyak dosa dengan I. Kan? Memang sedap lah kena kan. So bila kita okey, I tahu dalam hal ni I juga ada salah. Kan? Dalam hal ni saya juga ada salah. Kan? Abang juga ada buat silap. Sayang juga ada buat silap. Kan? So kita fikir secara bersama. Okey. Jadi sebabnya yang kedua dia akan pergi kepada apa? Pergi kepada bincang. Discussion. Kan? So discussion. So bila kita sebut tentang discussion, pertama perlu juga ada teguran. Sebab pada saya isteri yang baik ini adalah isteri yang mampu menegur suami. Suami yang baik adalah suami yang mampu menegur isteri bila ada keadaan salah. Okay. Cuma kaedah je lah. Yang penting perbincangan lebih lanjut, lebih dalam adalah kaedah menegur lah. Seperti kita bincang-bincang sebelum ni, bila kaedah tu betul customize kepada pasangan kita. Jangan bandingkan kita pasangan kita dengan orang lain, jangan samakan sebab takkan sama. Walaupun kaedah tu mungkin ada kaedah umum, secara umum yang boleh guna pakai, tapi kita kena betul-betul memahami untuk mencari waktu, cara, kaedah yang terbaik untuk pasangan kita yang sesuai dengan pasangan kita. Itu tegur. Jadi perlu tegur. Okay. Jadi nak bincang apa? Bincang juga punca masalah. Apa puncanya? Kan? Dan kemudian bincang juga apa dia? Agihan. Kalau contoh isu-isunya agihan tugas lah. Maknanya kalau contoh-contoh penyelesaian lah. Contoh-contoh isu tentang apa? Isu tentang hal-hal berkait dengan rumah tangga lah. Hal-hal rumah. Kan? Urusan rumah. Yang ni kena bincang. Kalau buat jadual, agih lah. Kan? Jadi daripada situ kita tahu dah jelas. Secara jelas. Sebab kadang-kadang masing-masing bersangka-sangka. Kan? Sangka, isteri aku suka sapu sampah. Mungkin dia suka kot. Kan? Mungkin dia suka buat benda tu. Sebab kadang-kadang orang tu rajin buat bukan semata-mata dia suka, tapi semata-mata tanggungjawab kan. Betul. Jadi bila kita tengok dia rajin, biar dia buat lah, tak apalah kita tak buat. Tapi bila kita banyak benda tak buat, semua dia buat. Mungkin dia suka buat semua tu kan, langsung kita tak buat apa. Okay. So itu yang kedua. Maknanya memang kena ada bincang. Sebab bincang ni kunci untuk menyelaras, menyamakan. Okay. Yang ketiga adalah apa dia? Kena buat refleksi.
Refleksi ni sebenarnya penting untuk kita buat. Refleksi ni bahasa mudahnya muhasabah lah. Kan? Muhasabah, pertama muhasabah diri. Yang kedua adalah muhasabah bersama dengan pasangan. Kan? Tanyalah soalan kita pada pasangan kita kan. Awak rasa saya ni isteri yang baik tak? Awak rasa saya ni suami yang baik tak? Kan? Awak rasa saya ni penting diri tak dalam rumah tangga? Saya tanya. Kan? Sekali isteri keluarkan dia punya senarai kan 300 kesalahan, tanda-tanda penting diri abang apa. Oh memang habis. Sekali lagi saya WhatsApp awak Saya WhatsApp awak. Senang nak tengok cik kan. WhatsApp tak apa lagi Syafiq, saya ingat dia buat PowerPoint ke slide presentation mungkin. Allah. Banyaknya. Untuk pengetahuan apa inilah dia. Okey, siaplah masuk music video semua masuk lah. Power tu. Dah lama simpan. Kan pendam habis kan. Allahu Akbar. Ya Allah. So sebenarnya saya rasa antara budaya penting dalam rumah tangga adalah untuk refleksi lah. Betul. Refleksi masing-masing kan. Pertama ialah sebab orang kita boleh refleksi tapi orang lain belum tentu. Sebab tu dalam suami kalau suami isteri boleh budayakan untuk refleksi bersama. Kan okey tak, apa yang tak okey lagi, apa yang tak kena lagi. Barulah dia akan sentiasa ada penambahbaikan. Kan? Penambahbaikan. Yang keempat yang berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat lah. Yang keempat adalah ambil tanggungjawab. Okay, ambil tanggungjawab. Contoh, pasangan kita dari segi contoh dia bersifat mungkin agak penting diri. Kita kena bantu dia untuk dia ambil tanggungjawab tersebut. Macam mana nak bantu? Macam kita buat tadi lah, macam contoh kita buat jadual dan sebagainya. Yang kedua adalah kita juga kena faham untuk proses untuk pasangan kita berubah juga merupakan satu proses. Bila satu proses dia akan ambil masa. Bila ambil masa, mungkin ada hari dia buat, ada hari dia tak buat, ada hari dia rasa macam payah. Jadi kita yang kena ambil tanggungjawab. Pertama mungkin tegur, yang kedua memperbetulkan dulu. Kan? Tapi kalau semata-mata kita tunggu dia tak buat, kita pun biarkan habis 2-3 tong sampah kat rumah tak terbuang-buang kan sampahnya sampai bila kan. Sebab apa? Jadi ambil tanggungjawab. Okay. Dan yang terakhir adalah kita buat penambahbaikan lah dari masa ke semasa. So saya ingat ini antara benda-benda yang boleh kita buat dalam rumah tangga. Walaupun asasnya kita bincang tentang komunikasi, tapi pada saya sebenarnya adalah punca yang sebenarnya adalah sikap dan juga diri lah yang perlu kita betulkan. So sedikit tentang komunikasi, tapi yang besarnya adalah tentang memperbetulkan diri, menambah baik diri, dan kita betulkan juga dari sudut komunikasi kita secara bersama. Masya Allah. Bila Tuan sebutkan satu persatu sebentar tadi Tuan, saya terbayang apa tahu Mona, Tuan, saya terbayang macam mana kalau sesuatu perkara tu kita selalu letakkan untuk pasangan kita. Awak dah memang kena buat ni. Itulah kerja awak. Sebenarnya dalam rumah tangga seperti apa yang Tuan sebutkan, kita kena sama-sama kita. Tak ada dah aku engkau kan. Tapi saya risau Tuan, sebab apabila pasangan-pasangan muda terutamanya bila sebelum lain dan selepas kahwin lain kan, kita risau sebelum kenal lain dan selepas kenal lain pula, dan itu yang kita risau, diletakkan sesuatu tanggungjawab tu memang untuk dia. Jadi macam mana kan, kita risau tak nak macam tu. Kalau dekat rumah ni, kalau boleh seiring, sejalan, sekata, sehati, akan okey saya rasa kan. Tuan mungkin ada sedikit Tuan pandangan kat situ Tuan. Macam mana Tuan? Saya ingat saya nak ambil contoh macam ni lah. Bila cakap, sebab saya rasa banyak juga persoalan timbul dari sudut tanggungjawab kan. Seperti pasangan baru, siapa nak uruskan ni. Walaupun benda tu kecil, saya ambil contoh macam ni lah. Cawan ni kan, contoh cawan ni. Ini bukan iklan ni, ini contoh saja. Okay. Cantik cawan ni cantik. Ringan tak cawan? Ringan. Kalau kosong ringan lah. Kosong. Walaupun katakan berisi, tetap lagi masih ringan. Kita boleh pegang macam ni. Betul. Kan? Tapi benda yang ringan ini semakin lama dipegang, dia akan rasa semakin berat. Lengoh. Yeah. Lengoh tangan. Makin lama makin terasa, makin lama makin terasa. So sama juga isunya sebenarnya dalam hal rumah tangga, tanggungjawab kan. So bila kita pikul seorang, walaupun kita nampak benda tu ringan, lama-lama kita akan rasa benda tu berat. Lama-lama akan rasa berat. Sebab itu penting untuk dalam rumah tangga ni leverage lah. Maknanya perlu pengagihan tugas, perlu ada tanggungjawab untuk pikul secara bersama. Kan? Untuk pikul secara bersama. Walaupun kita tahu isteri kita pandai masak contoh. Tapi tanggungjawab kita, adakah perlu kita masuk ke dapur dan masak? Mungkin tak lah. Sebab kalau kita masuk, mungkin sepatutnya siap dalam masa sejam, mungkin 3 jam baru siap masak goreng ayam je kan. Kan? Tapi apa yang boleh dibantu? Selepas itu tolong kemas, selepas itu tolong itu. Boleh.
Itulah dia. Maknanya ini yang memerlukan kepada penyelarasan. Dia nak penyelarasan, memang kena bincang. Memang kena bincang. Sebab dia tidak akan secara automatik kan pakai kuasa minda kan, aku buat macam ni dia mesti dah faham nak kena buat apa selepas. Tak ada kan. Dia memang kena bincang. Jadi dan satu bincang, yang kedua adalah saling menerima kekurangan lah. Contoh kita dah buat macam-macam usaha tapi dah tak boleh juga, mungkin cari alternatif lain, tapi menerima lah. Jangan jadi itu sebagai satu kelemahan yang perlu diungkit sentiasa kan. Yang menimbulkan masalah yang lebih besar lagi lah. Wallahualam. Masya Allah, kena seimbangkan apa yang kita lalui sepanjang hari, dan apa yang Tuan sebutkan adalah proses ini bukan hanya sekadar sehari, sebulan, setahun. Dan Tuan, kalau Tuan sendiri hadapi isu-isu semasa kan, kalau ikutkan isu rumah tangga ni, orang yang dah kahwin 10 tahun pun masih lagi belajar kan. Allah, insyaAllah. Sebab dia isu rumah tangga ni bukan bergantung pada umur rumah tangga, tidak. Kan? Betul. Tidak bergantung pada umur rumah tangga. So dia tak ada kaitan. Sebab ada orang yang usia perkahwinannya lama tapi sebenarnya hidupnya kosong. Istilahnya sebut sebagai dead marriage. Kan? Kosong, tidak ada apa. Hanya sekadar ada rumah, ada tangga, ada orang di dalamnya tapi tidak ada komunikasi dalamnya. Allah, rumah tangga sungguh tu kan. Allahu akbar. Ada rumah, ada tangga, ada orang rumah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Saya dengan waktu ini tinggal sedikit masa lagi Tuan Fazli untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Ya, silakan Tuan. Baik, apa ini para penonton sekalian, para pendengar yang dihormati Allah sekalian, sebab tu saya rasa ramai para asatizah kita, motivator kita duk sebut tentang apa niat dalam perkahwinan kan. So niat dalam perkahwinan ni penting. Kenapa? Sebab dia mencari tujuan mutlak kita, apa yang kita nak capai kan, tujuan mutlak kita. Dan tak lain dan tak bukan, sebagai seorang muslim mesti tujuan mutlak dia adalah kerana Allah. Sebab kalau tidak, kita akan terhenti dengan benda-benda remeh macam ni lah kan. Sakit hati dengan pasangan yang selfish, pasangan yang penting diri kan. Bila pasangan penting diri, kita tak boleh nak terima, kita tak boleh nak ke depan, ataupun kita yang masalah adalah kita sendiri yang penting diri kan. Jadi dengan bila kita bertujuan tadi, bila kita kahwin kerana Allah, kita akan, pertama, orang yang penting diri dia juga akan ada sedarnya, akan ada waktunya disedarkan dan dia nak mengambil langkah untuk berubah menjadi lebih baik kan. Kenapa? Sebab dia tahu benda ni Allah suka atau tidak. Dia akan reflect balik diri dia sentiasa, benda ni Allah suka atau tidak, aku buat macam ni betul ke tidak kan. Tapi pada orang yang contoh berdepan dengan pasangan yang penting diri, kenapa Allah temukan anda dengan dia? Salah satu kemungkinannya adalah, hikmahnya adalah Allah tahu yang kita boleh bantu pasangan kita berubah kan, dengan kita. Mungkin pasangan tu boleh berubah dengan bantuan kita kan. Jadi sewaktu masa dalam ruang yang masih lagi bersama dengan pasangan ni, maka usahakanlah, bantulah beliau untuk berubah kan. Supaya apa? Tidak penting diri, bahkan pentingkan rumah tangga secara bersama kerana Allah Ta'ala. Tapi anda kata kalau dah usaha macam-macam tak ada perubahan juga, maka yang itu terpulang pada anda lah. Cuma saya sebut ni dari satu sudut, satu konteks, bahawa rumah tangga kita bila kerana Allah kan, ujian yang datang tu kecil dia sebenarnya kan, kecil dia untuk kita. Kenapa? Yang kita nak adalah redha Allah SWT. Sedikit sebanyak, wallahualam. Masya-Allah, itulah yang diutamakan, tujuannya, laluannya kan, supaya sampai ke arah itu. Dan sebenarnya masalah tidak akan menjadi lagi satu kekangan kepada kita apabila dapat sama-sama adanya satu hati sejiwa antara pasangan kita ni, sambil kita paut menyaut antara satu sama lain kan, untuk uruskan rumah tangga. Masya-Allah. Tuan, terima kasih banyak Tuan atas perkongsian pada petang ini. Masya-Allah, banyak yang kita belajar ni kan, Mona? Ya, betul. Banyak sangat yang kita belajar pada petang ini. Kita hapuskan keakuan ini. Yes. Saya marakkan kikitaan, insya-Allah. Kena buat tajuk baru ke macam mana tu Tuan? Penerbit dah bagi satu hint baru tu. Ataupun kekamian. Kekamian. Yelah, ramai kan dalam keluarga kan. Allah, insyaAllah kita harapkan ini satu konteks yang terbaik supaya kita dapat teruskan kehidupan tambah-tambah sekarang kan. Dalam keadaan PKP-nya kan, semua ada dekat rumah, berkumpul kat rumah. Jadi uruskanlah sebaik mungkin. Seperti apa kata Tuhan, iaitu dalam konteks rumah tangga ni, itulah lubuk pahala. Kan, jomlah kita buru yang sebaik-baiknya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia,
Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Tuan, kita akan jumpa lagi di rancangan Vaksin Hati insya-Allah minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Seperti biasa, rancangan ini akan terus kita bincang-bincangkan berkaitan dengan penawar hati kita, nak susun emosi dan juga nak memperkebaskan lagi supaya kita ada peningkatan. Tak mau pening-pening tapi ada peningkatan kat situ. Barulah menjadi orang yang baik kan, Mona, insya-Allah. InsyaAllah. Ini kena pening dulu baru ditingkat kan? Itulah Allah. InsyaAllah. Problem solving. InsyaAllah. Amin. Dan para pendengar, terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03-8926-7019. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.